Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua dalam keadaan sihat dan dikurniakan rezeki yang berpanjangan, insya-Allah. Amin. Kisah kali ini mengenai Su yang belajar di salah satu institut pendidikan awam di selatan tanah air. Semestinya nama Su bukanlah nama yang sebenar. Saya telah gunakan nama Su sebagai watak utama dalam cerita ni. Jom kita ikuti pengalaman Su seterusnya. Seperti yang kita sedia maklum, yang Su ni belajar di salah satu institut pendidikan awam dekat selatan tanah air. Boleh jadi Negeri Sembilan ke, Melaka ke, ataupun Johor. Su ni dia belajar jurusan pertanian dan banyaklah masa dia ni dihabiskan dekat ladang dengan kandang. Beliau juga memegang jawatan dalam Majlis Perwakilan Pelajar Institut. Jadi, semua yang berlaku pada pelajar, dia perlu ambil tahu dan juga selesaikan. Nak dijadikan cerita, pada satu petang, semasa jalani amali ladang, diorang ni dikerahkan untuk pulang ke asrama dalam lebih kurang jam pukul 6 petang. Dia akan pastikan semua pelajar bergerak ke asrama dan menjadi orang yang terakhir sekali dekat ladang. Dan dia memang pasti yang dia adalah orang terakhir sebab dia dah pusing satu ladang dengan sahabat MPP yang lain untuk cek kalau ada yang tertinggal ke dekat belakang ke, ataupun ada lagi masih yang tak settle ke. Jadi dah memang cek, dah memang tak ada orang yang tinggal dekat ladang tu. Tapi masa si Su ni tengah bersihkan diri dia dekat paip dekat depan asrama ni, tiba-tiba dia ternampak ada satu pelajar ni yang bernama Nur menggelisah sambil lari pusing-pusing sampai pergi ke belakang bangunan seakan-akan dikejar oleh seseorang. Dia pun macam pelik lah kan. Macam dalam hati dia cakap, bukan ke semua pelajar dah masuk asrama? Mana pula datangnya si Nur ni? Jadi si Su ni dia cubalah kejar si Nur ni, tapi tak jumpa, seakan-akan menghilang. Dia cari dalam bilik store tak ada, dalam tandas pun tak ada. Dia macam pelik lah kan. Lepas tu dia buat keputusan, dia bersihkan diri dia, dia siap untuk ke surau sebab masa tu dah nak masuk waktu maghrib. Dia takut terlambat untuk berjemaah dekat surau tu. Bila dia dah settle maghrib semua, dia pun singgah ke bilik Nur. Lepas tu dia nampak Nur ni elok je sedang solat. Dalam hati dia fikir mungkin tak ada apa-apa lah kot yang terjadi kan. Mungkin hanya dia punya mainan perasaan je lah kot. Lepas tu dia pun balik ke bilik dia. Pada malam tu, lebih kurang pukul 8.30 malam macam tu, si Su ni sedang seronok berborak dengan rakan sebilik dia lah. Tiba-tiba dia dengar orang menjerit berlari dekat ruang koridor depan bilik dia. Lepas tu Su ni pun jenguklah kat luar kan. Bila dia tengok kat luar tu, dia tengok ramai orang berlari ke arah bilik si Nur ni tadi. Dalam keadaan huru-hara kecoh-kecoh tu, tiba-tiba ada satu pelajar perempuan ni, dia lari ke arah si Su ni. Dia panggil, "Akak, Nur kena rasuk, terjerit-jerit ni. Kami tak tahu nak buat apa." Yang Su ni, dia merupakan pelajar paling tua dekat situ. Jadi semua pelajar tu panggil dia kakak lah. Lepas tu Su ni arahkan semua pelajar wanita ke surau dan duduk di surau sambil membuat bacaan Yasin. Lepas tu Su ni pun dia naik ke setiap bilik, panggil semua pelajar untuk turun ke surau. Semasa Su ni ketuk bilik ke bilik tu, tiba-tiba dia perasan dia nampak ada satu kelibat hitam terbang masuk ke salah satu bilik di hujung koridor tangga tu. Tingkat tu lah. Yang si Su ni pun apa lagi, dia berlari lah turun ketakutan kan. Tapi dia tak maklum pun pada sesiapa sebab dia takut nanti keadaan jadi bertambah panik. Dah lah si Nur tu dah kena rasuk.
Jadi pelajar-pelajar dah memang panik, takkan nak tambah pula panik lagi kan. Jadi panik kuasa 2 pula nanti kan. Dia turun tu, dia terus ke bilik si Nur tu. Tapi dalam bilik Nur ni hanya ada MPP saja. Lepas tu ada satu AJK kerohanian ni, iaitu Ali. Dia ni lah yang membacakan doa pada Nur, dan pada masa tu tak ada apa-apa perubahan pun pada Nur. Lepas tu diorang ni tak tahu nak buat apa. Diorang maklumkan pada pegawai yang berkenaan mengenai Nur ni lah. Tapi ambil masa jugalah untuk pegawai tu dan ustaz untuk datang ke asrama diorang ni. Setelah 30 minit berlalu, tunggu. Ustaz dengan pegawai ni tak sampai-sampai juga. Tiba-tiba si Nur ni, daripada dia baring tadi, tiba-tiba dia duduk. Lepas tu dia senyap je. Dalam hati si Su ni, dia dalam kepala otak dia dah fikir macam-macam dah. Apa pula yang nak jadi ni? Yang bukan-bukan je lah budak ni. Jadi Su ni dengan kawan MPP dia lain berdiri dekat tepi katil si Nur ni. Tiba-tiba si Nur ni berdesuk berlari keluar asrama menuju ke arah ladang yang diorang buat aktiviti sewaktu petang tadi. Ramai juga pelajar lelaki yang cuba mengejar si Nur ni. Tapi Nur ni lari laju gila dengan pakai telekungnya, berkibar-kibar telekungnya. Ini kalau tengok malam-malam ni memang seram lah, tengok Nur lari dengan telekung kan. Tapi akhirnya Nur ni dapat ditangkap dan jatuh tersembam ke tanah dekat depan pintu ladang tu. Tapi Nur ni dia tetap menjerit dengan suara yang garau lah, bukan suara dia lah. Sebab suara Nur ni sebenarnya suara dia halus je, sebab orangnya pun kecil je kan. Masa tu memang pelik sungguh lah si Su ni tengok keadaan Nur ni. Kejap-kejap dia menangis, kejap-kejap dia meraung, macam orang hilang akal. Berubah-ubah sikap dia. Tak lama lepas tu, pegawai-pegawai dengan ustaz pun sampai. Diorang bawa Nur ni pergi naik van, gunakan van institute untuk bawa Nur ni ke rumah pakar rawatan Islam, sambil Nur ni ditemani oleh beberapa rakan dia yang lain lah. Lepas pada kejadian tu, Su pun mengarahkan pelajar-pelajar yang lain untuk pulang ke bilik masing-masing. Yalah, semua dah penat kan. So dia arahkan semua student untuk berehat di bilik masing-masing. Tak lama lepas tu, Ali pun datang berjumpa dengan si Su ni. Dia bagi tahu Su untuk mencari kalau ada apa-apa barang yang pelik dalam simpanan si Nur ni lah. Jadi si Su ni pun cuba masuk ke dalam bilik Nur. Lepas tu dia selongkar lah barang dalam bilik Nur ni. Masa dia buka beg baju si Nur ni, dia terjumpa satu bungkusan berwarna kuning dan ada beberapa helai benang dengan rambut dalam bungkusan kuning tu. Su rasa benda tu agak pelik lah, benda yang sesuatu yang agak janggal lah. Jadi dia ambil benda tu, dia berikan pada si Ali ni tadi. Bila Ali pegang bungkusan kuning tu, Ali ni merasa panas, seakan melecur dekat tapak tangan dia. So dia rasa pelik lah. Masa dia pegang tadi tak ada apa pula, tak ada rasa panas pula. Bila Ali pegang dia rasa macam panas. Bungkusan tersebut diambil oleh Ali untuk dibawa ke pusat rawatan Islam. Pada keesokannya, yang diorang ni semua dimaklumkan yang Nur telah pulih, cuma dia perlu berehat. Dan menurut pusat rawatan Islam, bungkusan kuning yang ada pada Nur tu adalah tangkal yang diberikan oleh keluarga Nur untuk dijadikan sebagai pendinding untuk Nur. Makhluk halus yang berada di ladang tersebut sebenarnya tak suka dengan apa yang si Nur ni bawa lah. Jadi benda tersebut marah dan dia ganggu si Nur ni. Sebab sebelum ni makhluk halus yang dekat
kawasan ladang tu yang sedia ada, dia tak pernah kacau pun sesiapa sebelum ni. Cuma dia tak suka dengan apa yang Nur bawa sebab makhluk tersebut rasa tergugat. Perkara ni berlarutan sampai beberapa hari. Lepas tu keluarga Nur ni buat keputusan untuk bawa Nur ni pulang dan berhenti belajar. Tapi sebenarnya semasa si Su ni bagi tahu, masa dekat orientasi dulu, semua pelajar dah dimaklumkan untuk tidak membawa apa-apa bentuk tangkal atau saka ke tempat tersebut. Sebab takut perkara macam ni lah yang akan berlaku. Kita sebagai seorang Muslim seharusnya janganlah bergantung kepada sebarang benda gaib ni. Hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon perlindungan daripadanya. Sekian cerita untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di cerita seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.